Kisah seram seterusnya berlaku kepada seorang pemuda. Dia ni baru berumur 15 tahun. Dan kejadian ni berlaku pada tahun 90-an. Jadi tahun 90-an belum ada gadget lagi. Okey, belum ada gadget. Belum ada handphone. Ya, untuk kau tengok Facebook, kau mau tengok TikTok, kau mau tengok apa-apa yang maklumat lah ya. Jadi aktiviti pemuda pada zaman ni lepak, ya, gerung-gerang lepak sembang. Dijadikan cerita pemuda ni yang masih lagi remaja lah, 15 tahun ni, dia lepak dengan orang-orang dewasa lah, remaja-remaja dewasa ni. So salah satu orang rakan mereka yang lepak ni bagi tahu, "Wih," dia cakap, "siapa mau kaya di sini? Siapa mau kaya?" Dia cakap, "Siapa mau kaya?" Wih, semua orang cakap, "Woi, kami mau kaya." Dia cakap, "Ada satu cara untuk kaya dengan mudah." Wih, dia cakap, Macam mana? Tapi bilangnya cara ni ya agak seram sikit." Dia cakap, agak seram sikit. "Macam mana tu seramnya tu?" "Kalau kamu sanggup buat," dia cakap, "confirm kaya. Apa yang kamu mau semua boleh." Jadi yang pemuda ni, yang budak remaja ni yang 15 tahun ni, wah, dia pun yang wow, best ni. Aku boleh beli apa yang aku mau. Jadi dia nak kisahlah apa syarat yang dinyatakan oleh kawannya tu, dia sanggup hadapi. Yang penting kaya. Jadi kawannya ni pun cerita, "Macam mana caranya cepat aku cerita?" Dia cakap, "Kan aku mau kaya ni, mau kaya." "Baiklah," dia cakap, "kalau nak kaya, kamu kalau ada orang mandi mayat, kau kena minum air mandian mayat yang dari kaki." Guys, itu syaratnya. Lepas kau minum, dia cakap, air mandian mayat tu, kau akan nampak satu tongkat jin. So tongkat jin tu, dia cakap, kau segera curi. Kalau kau nampak, kau ambil. So jin tu akan merayu minta tongkatnya semula. Dan disitulah baru kau bagi syarat, aku boleh kembalikan tongkat ni dengan syarat kau beri aku kekayaan. Wow, terujalah si pemuda ni. Dia cakap, inilah masanya. Pedulilah, setakat minum air mayat tu kan apalah sangat, dia cakap kan. Hantam, dia cakap, boleh ni, boleh. Jadi dia menunggulah siapa-siapa yang meninggal di kampung tu. Jadi lebih kurang seminggu 2 minggu tidak ada orang meninggal. Hinggalah satu hari ada seorang lelaki tua meninggal dunia. Jadi si pemuda ni teruja, yes, ada orang meninggal. Ada pula orang gembira orang meninggal. Sebab dia gembira, dia mau tes ilmu tu lah, ya. Jadi kebetulan jenazah tu dimandikan di bawah pokok ketapang. So dia ada macam meja untuk mandikan mayat tu kan. Jadi sebelum apa-apa, dia sudah sembunyi di bawah meja tu. Dia kecil lagi, budak kan. Dia tunggu. Akhirnya mayat yang hendak dimandi tu dibawa ke meja mandi mayat. So mayat tu pun letak dan mula dimandikan. Mandikan mayat tu. So dia pergi menuju ke hujung bahagian kaki tempat mayat tu. Air yang mengalir dari mandian mayat tu, dia hirup, dia minum. Walaupun rasanya sangat hanyir, sangat busuk, sangat bau, tapi dia sanggup. Ketika dia minum air tu, tiba-tiba dia rasa macam yang pening. Dia rasa macam meloya. Dia macam lain lah dia rasa. Macam tiba-tiba dia rasa sejuk. Dan bila dia buka matanya, guys, tongkat jin tu betul-betul berada di depan matanya. Tapi guys, yang bikin terkejut, jin tu sekali ada di situ dan muka jin tu sangat buruk.
ya, sambil meminum air mayat tu juga. Jadi dia terkejut lah, nampak itulah first time ya dia ternampak jin tu. Jadi dia macam yang terkejut, yang mau berdiri tapi kan ada meja mandi. Dia terhantuk lah. So orang yang tengah mandikan mayat ni pun terkejut kerana macam seolah-olah mayat tu macam hidup kan. Gitu kan. Berlarian orang yang mandi mayat tu. Jadi termasuklah dia juga lari. Mayat itu balik. Padahal dia yang di bawah meja mandi mayat tu. So semua berlarian, termasuk dia. Dia tidak sempat untuk curi tongkat jin itu. Ya, dia tidak sempat. Dia lari ketakutan. Dan selepas tu guys, hijab matanya sudah terbuka. Di mana-mana dia boleh nampak hantu. Dia cakap, ya, dia boleh nampak jin, dia boleh nampak pocong, dia boleh nampak pontianak. Dan hidupnya selepas tu menjadi huru-hara, ketakutan tidak keruan. Sehinggalah dia jumpa kawannya yang bagi cara tu lah. Dia beritahu kawannya, tolong aku bilangnya, tolong aku. Kenapa kau ni? Kenapa kau macam nak keruan ni bilangnya kan? Ya, kemudian dia ceritalah yang dia sudah minum mandian mayat. Kawan-kawannya, bodoh betul kau Palu. Kenapa gak kau mau ikut cakap, kau main-main siap tu bilangnya. Kemudian dia ceritalah yang dia nampak sudah benda tu. Semua kawan-kawannya lepas tangan. Aku tak tahu. Pandai-pandailah kau. Menangis dia guys. Umur 15 tahun tapi nampak benda tu semua. So asal dia jalan malam, dia akan mengelak. Mengelak naik basikal. Orang pun sot-sot kan ni dia ni kan naik basikal mengelak apa benda semua ni kan. Jadi selepas tu dia jumpa ada satu orang pacik, ya, semasa pulang daripada surau. Pacik tu cakap, bilangnya, sini kau, dia cakap. Terus dia cakap, kurang ajar kau ni, dia cakap kan. Malam ni kau datang rumah aku, bilangnya, pukul 11 malam. Dia cakap, ni rumah Pacik Arman ni, dia cakap, limpas kuburan. Macam mana ni, dia cakap. Tapi oleh kerana mungkin dia rasa Pacik Arman tu boleh menyembuhkan dia, so dia hantam sajalah ya. Dia naik basikal pergi ke rumah Pacik Arman. So memang rumah Pacik Arman tu perlu melintasi kuburan. Jadi oleh kerana dia mau ingin sembuh, dia langgar sajalah. Dia nampak hantu apa semua, memang ketakutan. Dan sampai ada satu masa ketika dia mengayu, pontianak ikut belakang basikal dia menangis, mengayu pergi rumah Pacik Arman. Sampai di rumah Pacik Arman, dia bilang, Pacik Arman, tolong Pacik Arman, Assalamualaikum. Pacik Arman tu keluar. Pacik Arman tu maki dia, binatang kau. Dia cakap, dia ambil satu air dalam gayung, dia siram pemuda tu. Lepas tu tak tahulah apa yang dibacanya. Dan bila disiram, baru budak tu rasa macam selesa sedikit, dan penglihatannya terhadap makhluk-makhluk yang dia nampak tu semakin berkurang. Daripada dia nampak banyak, semakin kurang sedikit. Kemudian dia pun pulang. Keesokan harinya, sekali lagi Pacik Arman tu cakap, kau datang lagi ke rumah, tapi awal sikit, kau datang pukul 8. Dia datang lagi, dia ikutlah Pacik Arman tu pergi ke rumahnya. Dan begitu juga kali kedua, Pacik Arman pun mandikan dia. Dan kali kedua tu akhirnya hijab matanya tertutup semula dan dia sudah tidak nampak benda-benda yang ganjil. Dan Pacik Arman tu cakap dengar, lain kali jangan buat perkara bodoh, perkara kurafat. Benda begini bukan untuk main-main, dia cakap. Dengar. Dan selepas ni, bagi tahu kawan-kawanmu, jangan sesekali mengamalkan ilmu hitam dan ilmu syirik.